Kuliah wakaf kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita akan mula baca kitab yang bertajuk Khulasah Nurul Yakin. Khulasah Nurul Yakin, makna dia ringkasan sirah Nurul Yakin. Pengarang asal dia Syekh Muhammad bin Afifi Al-Bajuri Al-Khudaribik. Kemudian diringkaskan oleh Syekh Umar bin Abdul Jabbar. Kemudian diterjemah oleh Abu Hazim Ad-Dimashqi. Ini Ustaz Zamri bin Hashim. Ustaz Zamri bin Hashim ni bukan Timbalan Mufti. Lagi kata Timbalan Mufti tak nama sama. Dia ni buka pondok di belah Perai ya. Ustaz Hazim ni, Abu Hazim ni. Jadi kitab ni dia ringkasan daripada sirah yang berkaitan dengan Nabi daripada awal sampai habis. Ni dipanggil Khulasah Nurul Yakin. Jadi yang macam Haji sebut tadilah 40 buah ni wakaf masjid punya. Nanti dia akan cok masjid. Jadi yang tuan-tuan tengok tu wakaf masjid lah. Nanti habis tuan-tuan kena bagi balik kat masjid lah. Yang nak beli sendiri hak ada tadilah. Hak 22 biji lagi. Okey, insya-Allah jadi malam ni kita nak mula baca lah. Jadi kita akan baca setiap bulan. Bila minggu ke-4 lah, Jumaat, Sabtu malam Jumaat, Sabtu malam Ahad, minggu ke-4 setiap bulan lah. Jadi kita akan baca kitab ni. Kitab Khulasah Nurul Yakin. Jadi kalau tuan-tuan tengok depan tu dia sebutlah biografi pengarang, hak asal dia. Yang tu kita tak bacalah, tuan-tuan baca sendiri pun tak apa yang tu. Kemudian kita nak baca ni muka surat 1, Ad-Daurul Awwalu atas. Ad-Daurul Awwalu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati. Itu dia punya, orang panggil fasal ataupun pusingan yang pertama. Kitab ni dia fasal dia banyak. Ni kita ambil daur yang pertama. Mana kalau bahasa mudah kita ni, kita kata fasal yang pertama lah. Kita nak baca fasal yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum kita nak baca kitab ni, jadi macam biasalah kami, torik kami ni, masa duk belajar, Tok Guru dia suruh hadiah Fatihah dulu kepada pengarang kitab asal ni. Sebelum nak hadiah kepada pengarang, kita hadiahkan dulu Fatihah ni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda Nabi, dan juga sahabat-sahabat Nabi,
kemudian tabi'in. Ingatlah dalam hati tu, tabi'in, tabi'in. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan hadiah juga Fatihah yang kita baca nanti ni kepada pengarang asal ni. Kita sebut tadi tu, Syekh Muhammad bin Afifi tu. Ingat dalam hati je lah. Hadiah Fatihah kepada dia. Dan juga kepada Syekh Umar yang diringkaskan oleh Syekh Umar ni, kita hadiahkan Fatihah tu. Kemudian kepada Abu Hazim ni, mudah-mudahan dengan berkat Fatihah yang kita baca, Allah Ta'ala buka kefahaman kita tentang sirah Nabi. Bila Allah Ta'ala buka kefahaman kita tentang sirah Nabi, dia timbul perasaan. Bila orang sebut Nabi tu, kita nampak gambaran sifat dia, macam mana kehidupan Nabi. Jadi di situ dia akan timbul perasaan kasih. Bila kasih, faham sajalah, kita akan bersama dengan orang yang kita kasih. Jadi kalau kita kasih Nabi kita sungguh, kita akan bersama dengan Nabi kita, insya-Allah. Ini kitab tujuan kita baca yang tu lah. Bukan nak glamour, bukan nak apa. Kita nak kenal Nabi dengan cara yang lebih dekat lagi. Ini salah satu, kita baca sirah yang berkaitan dengan Nabi. Ila hatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah wa ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullah wasallam wa ila azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'in al-bisani ila middin wa ila arwah muslimin dan muslimat wal mu'minin, khususan ila arwah Syekh Musannaf Syekh Muhammad bin Afifi wa Syekh Umar bin Abdul Jabbar, Ustaz Zamri bin Hashim rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku mulai membaca kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kalau terjemah ikut kitab ni, Tuhan yang amat pemurah bagi sekalian hamba-Nya dan yang amat mengasihani bagi sekalian hamba-Nya yang mukminin. Jadi di situ kita fahamlah, Rahman ni dia ada makna am, makna umum. Sebab tu pemurah untuk semua makhluk. Sama ada makhluk itu berakal ataupun tidak berakal. Makhluk itu taat ataupun tidak taat. Maksud dia, rahmat ni, Rahman ni untuk semua lah. Orang beriman pun dapat, orang tak beriman pun dapat. Sebab tu kalau kita sebut kata apa, contoh, orang beriman ni, dia ada juga rezeki macam kita. Kita boleh makan, dia boleh makan. Cuma mari tang rahim ni, keberkatan rezeki tu dia tak dapat. Berkat rezeki tu, rezeki dia ada, tapi keberkatan rezeki dia duduk di rahim untuk orang mukmin sahaja. Umur dia pun dapat umur, kita pun dapat umur, tapi keberkatan umur orang mukmin. Sebab tu disebut rahim, yang amat kasihan belah ataupun amat kasih mesra bagi hamba-Nya yang mukminin. Tu syarat nak dapat rahim, mukmin. Rahman dia tak syarat mukmin, semua orang boleh dapat. Tu ada ulama terjemah, Rahman ni nikmat besar, Rahim ni nikmat yang seni-seni, yang halus-halus, sihat, sihat yang berkat. Tu kata keberkatan diberi kepada orang mukmin sahaja. Dan ada setengah ulama terjemah, Rahim ni syurga. Rahim ni syurga, bermakna orang mukmin sahaja yang layak masuk syurga. Itu sebut Rahim. Cuma di sini kita sebutlah, pada tak tulis. Tapi maklumlah, mana-mana orang nak baca kitab ke, nak karang kitab ke, dia akan tulis bismillah. Baca bismillah, ambil berkat. Kita pun baca lah bismillah tadi tu. Itu yang kata, saya mulai baca kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah bagi sekalian hamba-Nya dan amat mengasihani bagi sekalian hamba-Nya yang mukminin. Kita sebutlah benda tu, pasal kita ambil berkat. Satu, kerana kita meniru Quranul Karim. Yang keduanya, kita beramal dengan sunnah Nabi. Nabi bila nak mula sesuatu yang baik, Nabi mula dengan bismillah. Jadi bila kita mula dengan bismillah, di situ dipanggil sunnah. Itu sunnah Nabi. Memang nampak biasa bismillah ni, tapi hakikat dia bismillah ni lebih.
Tidak, Nabi tak katalah orang yang baca bismillah ni keberkatan dia banyak. Mungkin kita dan khatam kitab ni, ataupun kita baca dah faham benda yang kita baca, berkat lah tu, atau bismillah. Okey. Kemudian ada setengah kitab dia dengan alhamdulillah lagi. Ini kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kita masuk kitab kita ad-daurul awwalu. Daur yang pertama, pusingan yang pertama. Daurun. Boleh terjemah fasal. Fasal yang pertama min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasal yang pertama ni daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dibangkitkan menjadi rasul. Ini nak cerita tentang Nabi kita ni sebelum dibangkitkan menjadi rasul macam mana. Perwatakan dia. Macam mana dia. Ni orang panggil perkara-perkara yang kadang-kadang ada dah pelik tu berlaku sebelum dia jadi Nabi lagi. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis riwayat Ibnu Abbas kan, dia kata bagi Nabi ni ada 12 tanda. Ada 12 tanda. Saya tak sebut banyak lah. Saya nak sebut 1-2 je. Yang pertama kata Sayyidina Abbas, Abdullah Ibnu Abbas kata, tanda pertama ada pada Nabi ni di kepala Nabi yang mulia. Nabi ni di kepala ni ada tanda. Tanda yang melibatkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah awan. Nabi kalau berjalan di mana-mana tempat, awan akan lindung dia. Yang tu disebut, kalau kita tengok dalam sirah, kenapa Bahira? Bahira ni nama orang alim agama Nasrani. Masa Abu Talib bawa Nabi pergi ke Syam, ketika itu ada riwayat kata Nabi berumur 12 tahun. Dia buat kenduri. Bahira ni dia buat jamuan sebab dia dengar cerita kata kabilah daripada Mekah, kabilah Quraisy, mari nak pergi ke bumi Syam. Jadi singgah di tempat dia. Jadi dia buat jamuan. Ada riwayat kata dia tak pernah buat jamuan untuk orang. Kalau bahasa kita kedekut lah tu. Dia tak jamu siapa pun. Tapi bila dia dengar cerita kabilah Quraisy daripada Mekah nak mari, dia buat jamuan. Sebab dia buat jamuan tu sebab dia nak tengok Nabi akhir zaman. Betul ke dia ni Nabi akhir zaman? Ada riwayat sebut masa dia panggil semua kabilah tu masuk makan dalam dewan lah. Cuma masa tu tak ada SOP kot. Dia masuk dalam dewan makan. Jadi dia tengok-tengok macam tak cukup hak masuk ni. Ada lagi tak masuk. Jadi dia tanyalah, ada tak siapa-siapa yang tak masuk lagi ni? Dia kata ada. Anak menakan Abu Talib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Dia kata pasal apa tak masuk, dia duduk mana? Dia kata duduk luar. Dia pun keluar. Bila dia keluar, dia tengok-tengok Nabi berteduh di sepohon pokok kayu. Bila dia tengok saja Nabi berteduh di situ, dia terus boleh tangkap dah, ni Nabi akhir zaman. Kenapa dia boleh tangkap? Sebab pokok yang Nabi berteduh itu, pokok yang pernah berteduh oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi mana-mana orang yang dilantik Nabi lalu situ, dia akan berteduh situ. Itu antara tanda dia. Kemudian dia panggillah Nabi masuk dalam. Bila Nabi berjalan di tengah panas, dia tengok awan duk lindung, tak kena panas. Di situ dia tahu. Kata inilah Nabi akhir zaman. Umur baru 12. Kemudian dia pesan ke Abu Talib, bawa balik anak menakan hang. Kalau bahasa kita lah, ni budak ni hang bawa balik. Hang tak payah pergi masuk Syam, tak payah. Kalau orang Yahudi tahu, dia bunuh budak ni. Dia bunuh budak ni. Tu kata Nabi ni sebelum lantik Allah Ta'ala tunjuk dah tanda-tanda tu. Salah satu hak saya sebut tadi lah, di kepala Nabi yang mulia, dilindung awan. Yang keduanya, kata Ibnu Abbas, di dua mata Nabi yang mulia ada tanda. Apa dia tanda di mata Nabi ni? Nabi ni kalau dia tengok depan, belakang ni clear. Belakang ni clear, nampak clear macam tengok depan. Kita kalau tengok depan jadi belakang tak tahu orang buat apa. Betul tak? Nabi ni clear. Itu tanda di mata Nabi SAW. Kemudian kata Ibnu Abbas, di telinga Nabi yang mulia. Kata Ibnu Abbas, Nabi sentiasa mendengar bunyi kolam di Lauh Mahfuz. Kolam pen tu lah, kalau terjemah dia lah.
kolam ni, haduk tulis di Lauh Mahfuz tu, Nabi duk dengar sentiasa. Telinga Nabi yang mulia. Itu tanda-tanda sebelum dibangkitkan menjadi Nabi. Dah ada benda tu. Lebih-lebih lagi bila dah jadi Nabi. Itu ada beberapa tanda. Ini kita nak sebut kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Sebab tu bila kata sahabat Nabi, orang yang beriman dengan Nabi selepas Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Kalau dia bertemu Nabi, umur masa Nabi umur 30, umur 35, dia tak panggil sahabat lagi. Sebab dia belum dibangkitkan menjadi Nabi. Dia mesti dah bangkit jadi Nabi, hang bertemu, hang beriman, baru sahabat. Berapa ramai yang bertemu dengan Nabi masa Nabi belum dibangkit, tak panggil sahabat. Sahabat ni ba'da ba'sati, selepas pada bangkit, baru diiktibar, baru dikira sahabat gitu. Ini tengok. Fasal yang pertama, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi dan rasul. Kehidupan Nabi ni sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Bermakna dua pangkat ni, Nabi satu, Rasul satu. Sebab tu bila sebut Nabi, dia mesti dulu. Rasul selepas Nabi. Takkan jadi Rasul kalau tak jadi Nabi dulu. Di sini yang saya pernah cerita tu, yang kita dikejutkan oleh apa? Satu berita mengejutkan Malaysia dulu. Rasul Melayu takhir. Agak-agak lah, Rasul Melayu takhir pula. Dia tak kata Nabi, dia kata Rasul. Bila orang tanya pasal apa mengaku Rasul, mana ada Rasul selepas Nabi Muhammad? Dia kata tak ada dalil yang mengatakan tak ada Rasul selepas Nabi Muhammad. Yang dalil qat'i ni tak ada Nabi. Nabi kata aku ni kesudahan Nabi, bukan kesudahan Rasul. Nampak? Dia rasa dia cerdik dah tu. Rupanya tak cerdik. Bila hang mengaku Rasul, automatik Nabi. Automatik. Sebab Rasul selepas Nabi. Hang nak mengaku Rasul, kena jadi Nabi dulu, baru Rasul. Faham tu? Itu disebut sini. Nampak tu? Sebelum dilantik menjadi Nabi, tu pertama. Dan Rasul, baru jadi Rasul. Itu ayat Iqra, Nabi. Ya ayyuhal muzammil, ayat Rasul. Ayat dilantik menjadi Rasul, kata ulama. Bermakna dua pangkat lah, Nabi dan Rasul. Cuma kehidupan sebelum jadi Nabi ni macam mana? Yang ni bermakna tak semua orang lalu kehidupan seperti mana Nabi lalu. Pasal dia ni pilihan Allah. Pilihan Allah. Sebab tu kadang-kadang dia ada keistimewaan yang tak ada pada kita, Nabi. Tu yang kalau kita tengok dalam kitab yang dikarang oleh apa? Syekh Ahmad Al-Fatani, nama dia Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi. Dia ada bawa kita ni. Lagi kata cong pula, tak ada cong-cong lah. Ni kitab dia. Nampak? Tak nampak? Mari tengok ke depan ni. Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi, nama kitab ni. Kitab ni diterjemah ke bahasa Jawi oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Kerana zaman dia ni tak ada siapa buat kisah Nabi daripada detail. Daripada lahir, sebelum lahir sampai wafat, tak ada siapa buat detail. Zaman dia, zaman Syekh Ahmad Al-Fatani. Siapa dia Syekh Ahmad ni? Tok Guru, Tok Kenali. Orang yang hebat Mekah ni, orang Mekah menggeleng kepala tau. Dahsyatnya orang Fatani. Orang Melayu kita lah. Dia buat satu kitab. Badrut Tamam. Yang ni detail. Antara benda yang dia sebut, Nabi ni masa lahir, sebelum lahir tu macam-macam dah benda pelik berlaku. Tapi masa lahir, dia kata Nabi ni tangan ni dia letak di atas tanah ni. Macam tu, mata dia ni tengok ke atas. Tengok ke atas. Kalau biasa budak lahir keluar macam ni, dia sebut gini. Dia lahir Nabi SAW ni, dia jatuh atas tangan Asy-Syifa, Ummu Syifa. Saya kata Ummu Syafa, Mak Abdul Rahman bin Auf. Dia bidan daripada dunia. Dia ada bidan daripada syurga. Bidan yang Allah Ta'ala merupakan bidadari daripada syurga mari. Atas rupa Asiah dan Maryam. Mari sambut kelahiran Nabi. Itu panggil bidan daripada syurga. Ni ada dalam ni. Yang kita. Cuma bidan dunia ni Mak Abdul Rahman bin Auf. Dia yang sambut. Kalau dia letak, bila dia letak Nabi tangan ni tak ada. Tengok ke atas. Tangan Nabi duduk macam tu.
Tengok ke atas. Sifat Nabi tu bercelak mata tu sebut. Kemudian dikhatankan, cuma khatan tu tidak sempurna. Kemudian disempurnakan oleh tok wan dia, Abdul Muttalib. Jadi sempurna khatan. Kemudian dibawa tawaf keliling Kaabah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa keliling Kaabah, masa itulah dia letak nama Muhammad. Bila letak nama Muhammad, orang lain pak menakan semua adik-beradik ni semua terkejutlah pasal tak ada orang nama Muhammad masa tu. Tak ada orang letak nama Muhammad. Maknanya nama tak glamour lah kalau bahasa kita. Zaman tu orang Arab, tradisi dia, bila cucu ke cicit, dia ulang balik nama Tok Wan. Macam kita contoh. Saya, Muhammad Yusran. Ayah saya nama Nordin. Tok Wan saya nama Abdullah. Tok Wan kepada Abdullah nama Yok. Jadi dia akan ulang balik nama Yok tu ke cucu ataupun cicit. Dia akan pusing gitu. Itu tradisi orang Arab. Bila mari tang Abdul Muttalib, dia tak bubuh nama tu. Kan biasa Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Dia tak ulang balik nama tu. Jadi dia pun pelik. Ada dia bertanya dia, pasal apa tak letak nama yang macam tu? Dia kata, aku nak cucu aku ni, tu Muhammad kan bila terjemah kan, yang terpuji akhlak dia. Itu dia minta, cucu aku ni orang yang terpuji akhlak dia. Mana langit dan bumi puji akhlak dia. Memang tepat. Itu cerita dia. Itu lebih kurang. Orang panggil kejadian sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ada pilihan di situ. Habis tu. Kemudian dia kata Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna ni pemimpin kita. Sebab tu orang duk tambah Sayyidina. Sayyidina ni ada hadis. Dia berpegang dengan hadis yang kita nak baca saat lagi ni. Hak Nabi sebut ni. Sebab tu orang lafaz Sayyidina. Sayyidina ni hak nak tambah sudah. Tapi main kita ni, tambah ni bid'ah. Nabi tak sebut Sayyidina. Kita pula pergi sebut Sayyidina. Tengok ada tak hadis Nabi sebut tentang Sayyidina. Sebab tu orang baca Sayyidina kan, ada dalam sembahyang tasyahud akhir. Ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Ada orang tak baca Sayyidina. Tak ada masalah. Tak nak baca tak baca sudah. Yang masalah dia tak sembahyang. Yang tu masalah lah. Dia nak baca. Tapi kalau di Arab, jangan. Arab jangan. Kalau hang pergi bubuk Sayyidina, hang baca tepi dia kuat, pakai kena terus. Sebab saya memang kena lah. Dia boleh dengar kita baca. Haram tu. Dia perhati kita. Kita pun tak perhati dia baca apa. Tengah nak sembahyang, mesti dia haram. Kita pun sembahyang macam biasa lah. Cuma kita hari tu pergi kuat sikit lah. Allahumma Sayyidina Muhammad. Sayyidina. Macam tu lah macam kita nak baca. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Habis sembahyang tu, dia terus kali kita. La Sayyidina haramun. Tak ada Sayyidina. Sayyidina ni baca haram dia kata. Terkejut beruk aku. Haram terus dia batal. Kita pun malas nak gaduh kan. Dalam masjid. Dia tak apalah. Hang kena mengaji lagi. Dia kata lebih tu pergi mengaji. Dia kata tak ada nak mengaji apa? Tak ada. Sayyidina ni. Tak ada. Nabi tak ajar. Bid'atun dalalah. Dia hayun lagu tu terus. Kita pun malas. Lalah bila dia duk push pun orang duk tengok, kita pun tak panas juga. Kan? Kita kata bagi hang mungkin hang kata bid'ah, bagi aku tak bid'ah. Sebab aku berpegang dengan pendapat yang kata dalam mazhab Syafi'i ini sunat. Pergi buka kitab Musolli tu. Tahqiq Musolli, banyak ulama bincang Sayyidina ni. Ada setengah ulama kata sunat baca. Ada orang kata tak sunat mun tak mau baca sudah. Tapi dia nak beri kita ni ikut dia juga. Kita cakap macam tu, lalah dia tak puas hati. Dia macam nak berdebat dengan kita. Yang Arab ni. Arab muda ni. Kan kita fikir-fikir malas lagi. Aku tumbuk Arab ni. Kan kita bukan boleh. Kan kita cerita-cerita. Dia sebenarnya benda khilaf. Bila benda khilaf ni jangan ada over sangat. Benda khilaf kan. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i sunat. Aku ambil hak tu. Hang tak mau sudah macam kunut lah. Hang nak baca sunat dalam mazhab kita kunut. Dalam mazhab lain tak sunat. Jadi kalau kita baca, orang ni berpegang dengan mazhab, jadi bacalah. Dia buat kaluk apa? Dia buat kaluk macam tu. Seolah-olah dia tu pandai. Ni kadang-kadang jadi masalah. Bab Sayyidina saja bergaduh adik-beradik. Dia tak payah benda ni.
Ada tengok sekali. Ada tak hadis Nabi sendiri sebut kalimah Sayyidina? Tengok ni. Dia kata huwa sayyiduna Rasulullah ilan nasi kaffatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusuli. Siapa dia Nabi Muhammad ni? Dia kata baginda adalah penghulu kita, mana ketua. Ketua kita. Utusan Allah kepada seluruh manusia, Nabi ni. Ketua kita dan utusan Allah kepada seluruh alam. Seluruh alam. Sebab tu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi rasul, siapa-siapa yang hidup lah ni masa Nabi dah bangkit, dia tak beriman, kufur. Walaupun dia beriman dengan kitab Taurah, bila Nabi dah bangkit, dia tak boleh dah beriman dengan kitab Taurah. Dia kena beriman dengan Nabi Muhammad, yakni Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sebab tu kalau sebelum Nabi Muhammad dia berpegang dengan kitab Taurah, dengan Injil, tak ada masalah. Tu kita pernah sebut dulu tu. Orang Yahudi, Nabi kata masuk syurga satu kumpulan. 71 puak terpecah Yahudi ni. Satu masuk syurga. Oh tak ni tak. Oh jam ah. Kan nak ulang balik. Okey. Oh jam tu, tak dengar. Tak apa lah. Nak buat lagu mana? Tengok live. Lupa tu apa dia je tadi. Nabi kata orang Yahudi ni 71 terpecah dia. Mana? Berpecah jadi 71 puak. Satu puak masuk syurga. Kita sebut rahim tadi, orang beriman yang masuk syurga. Bermakna Yahudi itu beriman lah. Sebab Nabi kata Yahudi ni 71 pecahan dia. Satu masuk syurga. Jadi Yahudi mana tu? Kita duk faham Yahudi tak beriman lah. Bermakna Yahudi yang sebelum bangkit Nabi dah. Sebelum bangkit Nabi kita, Yahudi ni Bani Israel. Dia beriman dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Faham tak tu? Bila dia beriman dengan Nabi Musa ada kitab yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Kitab yang Allah Ta'ala bagi dekat Nabi Musa nama dia Taurah. Jadi bila Yahudi ni Bani Israel, dia beriman dengan Nabi Musa dan beriman apa sahaja yang ada dalam kitab Taurah, mereka itu digelar Yahudi. Agama apa Nabi Musa bawa tu? Agama Islam lah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita, agama satu je. Agama Islam. Cuma gelaran mereka tu dipanggil Yahudi. Faham tak tu? Begitu juga Nasrani. 72 Nabi kata terpecah. Satu puak sahaja masuk syurga, Nasrani. Yang mana ni? Yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang diturunkan kepada Nabi Isa Injil. Jadi mereka ni percaya dengan Nabi Isa, berpegang dengan kitab Injil. Mereka itu digelar Nasrani ataupun Nasara. Dua golongan ni ahli syurga ni. Cuma yang jadi kufur bila Nabi bangkit. Bila dibangkitkan Nabi Muhammad menjadi rasul, dia masih lagi tu berat. Dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Yang tu baru kita panggil kufur. Yang sebelum tu mukmin. Cuma istilah tu tak diguna. Kita hari ini dipanggil Muslim, mukmin. Sebab apa? Beriman dengan Nabi Muhammad dan percaya dengan isi Quran. Depa Taurah, Injil, kita Quran. Bila Quran baru dipanggil Muslim, Muslimun, Mukminun. Ada istilah tu. Agama apa ni? Agama satu je. Agama Islam. Ada sebut. Sebelum Nabi Muhammad dibangkit, hang beriman dengan kaedah Nabi-Nabi dululah, syariat Nabi dulu, tak ada masalah. Diterima. Tapi bila dibangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, hang tak beriman dengan dia, kufur lah. Hukum dia kufur lah. Hukum dia kufur. Sebab kita semua faham dah. Ini ilmu yang darurah. Bila Nabi bangkit, syariat Nabi membatalkan syariat Nabi dahulu. Jadi kalau hang tak beriman dengan Nabi Muhammad, hang pakai syariat dahulu, tak kena lah. Pasal membatalkan syariat Nabi dahulu. Quran pula menasahkan segala hukum yang ada dalam kitab sebelum Quran. Bermakna hari ini kena beriman dengan Quran lah. Kalau masih pakai Taurat, tak kena lah.
Sebab Nabi kita. Itu. Jadi kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Bahira kita cerita tadi tu, buat kenduri tu. Dia kata, aku beriman dengan Nabi akhir zaman. Cuma aku ni tak sempat dia dibangkitkan menjadi Nabi. Cuma aku sempat jumpa dia masa kecil. Tapi aku percaya dia Nabi akhir zaman. Pasal apa? Pasal aku dah baca dalam kitab Injil. Bermakna dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat dah ada cerita Nabi ni. Nabi akhir zaman. Nabi kita lah. Jadi orang yang betul-betul pegang Taurat Injil hak asal tu, dia akan percaya akan lahir Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Dalam kitab ni tengok dia sebut. Satu riwayat saya baca. Dan diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada pada negeri Mekah seorang Yahudi yang berniaga padanya pada negeri Mekah. Cerita orang Yahudi ni. Bermakna dia tahu Nabi yang akan lahir ni orang Arab. Cuma dia ni degil tau, degil. Keras kepala. Dia tak mau terima. Itu masalah dia tu. Nak kata dia tak ada pengetahuan tentang Nabi akhir zaman, bohong. Sebab dia kata, ada seorang Yahudi yang berniaga padanya pada negeri Mekah. Dia kata, maka tatkala malam diperanakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya pada malam tu, berkata ia Yahudi ni. Dia kata apa? Wahai segala jamaah Quraisy, adakah diperanakkan pada malam ini seorang kanak-kanak? Dia tanya penduduk Quraisy tu. Dia tahu Nabi akhir zaman ni akan lahir daripada keturunan Quraisy. Dia ambil di mana tu? Benda tu. Bermakna dalam kitab Taurat dah ada cerita dah benda ni. Mana Yahudi ni dia tahu. Cuma dia tak mau. Sebab apa? Sebab bukan Bani Israel. Dia tak mau. Dia nak Nabi ni mesti daripada Bani Israel. Sebab tu Nabi paling ramai Bani Israel. Yang dicerita dalam Quran, dia bunuh 50,000 Nabi dia bunuh. Tambah kita cak ayam ni kan. Tak ada apa. Nabi dia bunuh. Tak tahu mana Yahudi. Tengok dia kata apa. Adakah diperanakkan pada malam ini seorang kanak-kanak? Kata mereka itu, jemaah Quraisy. Bila Yahudi ni tanya, dia kata apa? Tiada kami ketahui akan dia. Tak dengar cerita apa pun. Bermakna kelahiran Nabi ni tak semua orang tahu. Allah Ta'ala lindung. Ni cerita. Pasal apa? Pasal Yahudi ni dia tahu. Sampai dia tahu malam nak lahir tu. Yahudi ni. Hebat Yahudi. Nampak? Kan kita pernah cerita dulu. Ayah Nabi masuk dalam hutan tu, pergi memburu tu, dikepung oleh akhbarul Yahudi. Pendeta Yahudi kepung. Nak bunuh ayah Nabi. Pasal apa nak bunuh ayah Nabi? Pasal dia tahu ni keturunan dia ni akan jadi Nabi akhir zaman. Dia ambil mana ilmu tu? Pengetahuan yang dia tahu tu dia ambil mana? Ada dalam kitab Taurat. Tapi dia tak mau terima. Ini masalah dia. Beritalah benda ada lah Quran, kena terima dah. Suka tak suka. Buat tak buat tu masalah dia. Tapi kena terima. Tu masalah dia. Tu dia kata. Kemudian dia kata apa lagi, tengok sikit dia kata. Tilik oleh kamu wahai segala jemaah Quraisy, dan hingga oleh kamu akan barang yang aku kata bagi kamu. Diperanakkan pada malam ini Nabi bagi ini umat yang akhirah. Nampak? Dia boleh sebut detail. Dia kata wahai jemaah Quraisy, pi cari. Siapa beranak ni? Mesti ada. Sebab malam ni akan lahir Nabi akhir zaman. Dia sebut apa? Yahudi tu. Dia suruh penduduk Quraisy pergi cari. Tak jumpa. Allah Ta'ala lindung. Nampak tu? Tapi nak cerita kata, dia ada dah ilmu pengetahuan tentang Nabi akhir zaman. Tapi kerana degil. Degil ni masalah ni. Ketegak nak mampu. Dah kata. Habis ya? Jenis ketegak ni. Dia kata apa? Babi. Babi ni budak ni. Tu. Jenis babi. Dia kata apa? Degil ni inat. Satu lagi, inat bahasa Arab, lawan sebenar. Benar ni benar, dia lawan. Tu bahaya tu. Dia lawan sebenar.
Itu yang dia kata, memang lahir sungguh malam tu. Nabi kita pagi subuh. Malam yang disebut oleh orang Yahudi ni. Bermakna, saya nak sebut kata, orang Yahudi dah tahu dah akan lahir Nabi akhir zaman. Daripada keturunan Quraisy, bangsa Arab. Nampak? Jadi mereka dah tahu dah. Cuma bila mereka ni beriman, mukmin lah. Bila tak beriman, kufur lah. Hak dulu sebelum Nabi orang tak boleh kufur. Orang panggil Yahudi, tapi masuk syurga pasal dia agama Islam. Tu yang Quran sebut ahlil kitab tu. Bila kita baca Quran, dia ada kalimah ahlil kitab, telah beriman oleh setengah ahli kitab. Ahli kitab tu merujuk kepada Yahudi dan Nasara. Pasal apa disebut ahlil kitab? Pasal mereka ada kitab, Taurah, Injil. Itu dinisbahkan mereka tu ahlil kitab. Bukan saja-saja. Cuma ada Quran sebut tak beriman oleh setengah. Ada setengah tak percaya dengan Nabi Muhammad. Itu yang mereka buat macam mana, tak mau bagi orang lain percaya, nak berikut macam mereka tak percaya. Mereka ubah Taurah. Mereka ubah kitab Injil. Itu antara benda yang diubah dalam kitab Taurah, kita pernah cerita tu. Rambut Nabi ni, dia rambut yang tak kerinting sangat, tak lurus sangat. Rambut dia ikal mayang kalau bahasa kita. Dia ubah kerinting. Haram sungguh. Dia ubah dalam kitab dia. Jadi bila orang baca Taurah diubah tu, Nabi akhir zaman rambut kerinting. Tiba-tiba pergi tengok Nabi Muhammad rambut tak kerinting. Dia nak terima tak? Dia tak akan terima lah. Pasal dia nak percaya kitab dia. Sedangkan kitab tu telah diubah. Nampak tak? Lepas tu dia sebut tubuh, kulit kan. Kita maklum dah mengaji Syama'il Muhammadiyah, semua kita mengaji. Sifat Nabi ni putih merah kulit Nabi. Putih merah. Putih campur merah kalau bahasa kita. Bukan pink. Putih merah, pink pula jam tu. Bukan pink, dia putih kemerah-merahan. Dia pun ubah apa? Hitam manis. Tu tak guna tu. Hitam manis dia pun. Nabi ni akhir zaman ni kulit dia hitam manis. Bila-bila kita tengok Nabi akhir zaman, Nabi mengaku, putih merah, tak kena ni. Nampak? Jadi pengikut dia tu akan ikut hak dia berubah tu lah. Itu tak boleh terima tu. Tapi kalau betul dia ikut hak tak ubah, dia akan tahu. Macam Yahudi ni. Macam Bahira. Dia tahu ni betul Nabi akhir zaman. Nampak tu? Tu suasana tu. Sebelum makik. Dia jadi lagu tu. Sikit je. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa' rawahu Muslim. Ni tengok kalimah tu Nabi sebut tu, ana sayyidu. Nampak terjemah dia, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah sayyid. Tu. Ana sayyidu. Tu yang kata ulama ambil bubuh sayyid tu pasal Nabi sebut kalimah tu. Orang yang mula-mula tambah Sayyidina ni Sayyidina Umar. Dia yang mula sebut sayyidu tu. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kata, apa ni Nabi tak pernah sebut ni, hang sebut. Aku nak muliakan Nabi. Pangkat tu. Betul tak Nabi kata aku ni penghulu? Sayyidu. Sayyidu tu penghulu. Ana sayyidu waladi Adama. Saya adalah sayyid. Sayyid tu panggil sayyid. Penghulu anak Adam pada hari kiamat. Saya ketua. Kita sebut sayyiduna, penghulu kita, ketua kita. Salah tak? Pasal ada hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau orang tambah sayyidina tu ada lafaz daripada Nabi. Nabi sendiri sebut, ana sayyidu waladi Adam. Aku ni penghulu, ketua bagi segala anak Adam. Aku ketua. Mana manusia lah. Orang pertama yang bangkit dari kubur. Akulah orang pertama keluar daripada kubur. Dalam semua makhluk Allah ni, Yaumul Ba'si tu, pada hari malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua, dipanggil Nafkhatul Ba'si tu, mula-mula keluar daripada kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sebut. Mula-mula keluar kubur, pecah kubur tu, Nabi kita. Orang pertama.
Kemudian Nabi kata, orang yang pertama memberi syafaat. Aku juga orang pertama yang akan memberi syafaat. Apa makna syafaat? Minta kebaikan untuk orang lain. Itu syafaat. Bahasa mudah, orang panggil apa? Kabel tu kabel. Kabel. Dia dah ada kerja. Jadi kawan dia minta tolong dia tolong ejah kerja. Dia tolong ejah kerja bagi kawan dia. Dia dah ada kerja. Macam tu. Nabi ni dah lepas dah, tak ada masalah apa. Dia tolong orang. Mana? Minta kebajikan untuk orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Itu syafaat. Dia kata guna kabel kita. Aku pakai kabel aku tapi faham lah. Takkan tak hulak kot. Tu lain lah. Tu bukan syafaat lah tu. Tu benda aku tak tahu. Tu jadi salah tu. Kita guna kuasa kita. Tolong orang. Bermakna kemampuan kita boleh tolong tu untuk orang, bukan untuk diri sendiri. Nabi ni dia buat gitu. Syafaat tu maksud dia gitu. Minta kebajikan untuk orang lain. Siapa dia? Nabi kita yang pertama memberi syafaat. Tu yang ulama bincang syafaat apa ni? Syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar sekali, iaitu minta Allah Ta'ala segerakan hisab. Masa duduk di padang mahsyar ni, tak tahu nak jadi apa ni, bila ni, memorok tengah-nganga ni. Tak ada siapa boleh bagi syafaat ketika itu melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi bagi syafaat, baru dibenarkan orang lain bagi syafaat. Baru Nabi-Nabi lain bagi syafaat umat dia. Ada orang alim, orang mati syahid. Masa tu baru boleh bagi syafaat. Selepas syafaat Nabi yang pertama. Tu Nabi kata, akulah orang pertama yang memberi syafaat. Dan orang yang pertama diberi hak untuk memberi syafaat. Maknanya sebelum aku tak ada siapa boleh. Aku mesti mula aku dulu. Nabi kata. Tu kelebihan Nabi. Disebut dah tu. Sebab tu bila kita ni kena lebih Nabi, sebab ni salah satu. Kita nak syafaat Nabi ni. Tuan-tuan boleh agak ni amalan tuan-tuan ni confirm masuk syurga apa ni? Dia kata tuan-tuan dengan aku sekali. Belum tentu ni. Pasal cuai banyak. Jadi salah satu benda yang kita nak syafaat Nabi. Pasal kita tahu dah orang yang akan beri syafaat Nabi. Sebab tu jangan tinggal benda yang boleh mengundang syafaat Nabi. Atau selawat ke Nabi biar banyak sikit. Kasih ke Nabi, amalkan sunnah Nabi betul-betul kerana Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi. Pasal benda ni benda besar. Ni kabel ni. Kabel esok di sana tak ada kabel lain lah. Kabel ni je. Saya duk ceritalah saya dulu di dunia dulu, saya ni dapat pangkat besar juga ni. Tun. Saya ni Tan Sri. Takkan tak boleh kau tengok. Ingat malaikat layan hang. Tapi habaq kat malaikat saya ni Datuk Sri ni. Dia kata, boleh pergi kat hang. Dia tak layan. Pasal itu pangkat dunia. Tapi kalau pangkat Nabi, lain. Pangkat soleh orang alim, ada can. Tapi kalau sedang cerita kata hang pangkat dunia, sembang lah tu. Malaikat tak layan. Sebab tu kabel paling besar yang kita nak ni kabel ni. Syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Tu boleh semak dia kata Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ni. Dia kata kutubul fadaili babu tafsili nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala jami'il khalaiqi. Tu bab dia lah. Hadis yang ke-2278. Tu boleh rojok benda ni. Kemudian dia kata wama arsalna, Allah Taala berfirman dalam surah As-Saba ayat 28, wama arsalnaka illa kaffatan linnasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksudnya, dan tidak kami utuskan kamu melainkan kepada seluruh manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hang ni kami utus untuk semua. Sebab tu lepas Nabi tak ada lah. Semua. Jin ke manusia ke malaikat, semua. Yang mukallaf ni. Kalau malaikat kata tak mukallaf, okey, tolak malaikat. Jin dan manusia semua. Rahmat ni semua Nabi. Sebab tu syarat mukallaf kalau kita belajar tauhid kan, syarat mukallaf apa dia? Dibangkitkan Nabi kepadanya. Tu syarat mukallaf. Sampai seruan Nabi kepadanya. Kita wajib semayang sebab mukallaf. Apa syarat mukallaf? Akil, baligh, berakal. Akil kan berakal, baligh. Tu. Lagi apa? Sampai seruan Nabi dekat kita. Sampai tak? Sampai. Dibangkitkan Nabi kepada kita. Tu syarat mukallaf. Bermakna kalau golongan
yang hidup sebelum Nabi kita bangkit. Yang tu tak mukallaf. Yang tu orang kata ayah Nabi, mak Nabi, tok wan Nabi yang hidup zaman tu. Mereka itu bukan mukallaf. Bila bukan mukallaf tak wajib semayang. Tak tahu? Kalau kita nak suruh semayang 5 waktu. Nak semayang 5 waktu pun Nabi tak bangkit lagi. Macam mana nak semayang? Kaifiat lagu mana? Jadi mesti mereka ikut ajaran Nabi yang dahulu. Kalau hak Nabi dulu, teruskanlah. Kalaulah fardu takdir, orang yang hidup zaman tu, dia tak semayang, dia minum arak, dia berzina, pasti masuk syurga. Kenapa masuk syurga? Sebab dia tak mukallaf. Tu yang orang nak bincang tu. Kan? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami ni takkan azab melainkan kami hantar dulu rasul. Tu syarat. Sebab tu hari ni tak semayang memang kena. Pasal dah bangkit Nabi. Orang dulu tak semayang tak ada hal. Itu dia panggil ahli fatrah. Tu. Ahli fatrah tu tak mukallaf lah. Supaya kanak-kanak yang belum balik mati masuk syurga. Walaupun dia anak orang tak beriman, dia akan masuk syurga. Sebab dia tak mukallaf. Nabi dibangkit syarat mukallaf. Sebab Nabi pula dibangkit untuk semua. Kemudian dia kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah rasul kepada malaikat, jin, binatang dan seluruh alam. Nabi juga dibangkitkan menjadi rasul untuk siapa? Jin. Jin kena beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada surah jin tu. Kalau kita pergi Mekah ada masjid jin tu. Kita memang pergi masjid tu, tapi kita nak pergi cari jin. Jin keren betul. Pergi cari jin. Dia kata nak bawa balik Malaysia. Berat menanam betul hang. Mau cari jin buat menanam. Kan? Jin ni memang wujud lah. Memang ada lah. Cuma jin ni pun kena beriman dengan Nabi. Cuma mereka ni bukan macam kita. Beranak-beranak, mukallaf terus. Jin. Kita beranak-beranak, tunggu balik. Tunggu balik baru syarat mukallaf. Dapat? Jin ni beranak, terus mukallaf. Beza dia. Beranak-beranak kena semayang 5 waktu lah. Jin. Kena pergi mengaji dah. Jin tu. Tu kata jangan nak buat main-main, nak menikah dengan jin lah. Beranak-beranak terus mukallaf. Kita beranak-beranak tak nak bayang lagi. Tunggu cukup umur tu. 15 balik cukup umur. Baru wajib semayang, mengaji apa semua tu. Daripada terus mukallaf. Jin. Bermakna Nabi juga diutuskan kepada golongan jin. Tu yang berlaku zaman Nabi sahabat kan. Tak ingat nama apa. Nabi suruh pergi tangkap jin. Nabi suruh pergi tangkap jin. Tangkap jin tu. Pasal jin ni duduk kacau orang. Duk buat onar. Tangkap. Tu yang ada Tok Bomo tangkap jin. Kan? Macam-macam lah. Kita tak tahu lah tu. Memang ada. Memang mawujud semua jin. Dan Nabi kita diutus kepada jin juga. Dan juga malaikat tersebut. Malaikah pun mesti beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan seluruh alam. Alam ni masiwallah. Kalau terjemah ulama, masiwallah. Barang yang selain Allah, alam lah. Bila kata diutuskan kepada alam, masuk dalam alam tu apa? Malaikat, jin, manusia, pokok kayu, semua dalam tu. Sebab disebut alam. Cuma alam ni berakal, tak berakal. Baru keluar. Alam ni masiwallah, barang yang selain pada Allah. Bila selain pada Allah ni ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Di situ baru ulama bincang. Yang berakal ni, jin, manusia, malaikat. Yang tu. Pokok kayu tak masuk. Pasal dia tak berakal. Tapi kalau umum kata alam, semua. Itu dia sebut tu. Rasul kepada malaikat, jin, binatang dan seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya dan tiada kami utuskan kamu melainkan sebagai pembawa rahmat sekalian alam. Nabi ini pembawa rahmat untuk sekalian alam. Sebab tu tengok Halimatus Sa'diyah tu. Dia mari daripada kampung dia jauh nak mampus. Mari mana? Mari nak cari upah menyusu. Bila dia sampai di Mekah tak ada siapa dah. Anak orang kaya-kaya semua orang ambil habis. Dia tengok seorang anak yatim ni, dia pun tak mau. Dia tak mau. Pasal apa dia tak mau? Sebab dia dah susah dah. Dia ambil anak yatim pula jadi susah lagi. Itu yang masa dia mari itu dia kata,
perjalanan dia mari tu, anak dia sampai teriak tak berhenti ni, pasal tak cukup makanan. Dia naik kaldai. Kaldai pun jalan pun 3 serenda lah. Lepas tu unta tua seekor. Suami dia naik, bawa pula anak kecil. Susu dia ni pun tak cukup. Bukan susu unta tu, susu dia tak cukup. Anak teriak tidur tak tahulah. Budak bila tak cukup makanan, tak kenyang, nangis. Tu. Tapi nak cerita rahmat tengok Nabi ni. Belum belah lagi, dia pi pusing tengok tak ada, dia pun kira nak belah. Elok dia nak belah, dia kata apa? Ish, nak balik kosong ni sebab salah lah abang. Kita ambil jugalah budak tu. Dah nak balik tangan kosong, takkan nak balik kosong, kita mau hijau ni. Masa tu suami dia kata, tak apalah, ambil lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat. Ni nak cerita rahmat ni. Bila dia pergi pegang Nabi tu, sentuh Nabi tu, tahu jadi apa? Susu dia tu terus ada. Susu Halimatus Sa'diyah tu. Ada setengah riwayat sebut dia susu dia duk beri anak dia minum ni belah kiri. Hak belah kiri ni pun tak cukup. Nak beri kat anak dia, tu anak dia menangis tu. Tapi bila dia sentuh Nabi SAW masa bayi tu, Allah Ta'ala bagi berkat. Rahmat dekat dia ni, susu dia kiri kanan penuh. Terkejut dia. Dia pun ambil Nabi tu, menyusu belah kanan. Sebab belah kanan dia tak bisa guna. Dia bagi Nabi belah kanan Isyak. Lepas tu dia pi pula kat anak dia belah kiri tu, anak dia Isyak. Sampai suami dia kata, pelik. Dia sendiri pun rasa, pelik ni, budak ni. Rahmatan. Tu Halimatus Sa'diyah. Bila sampai di tempat suami dia, nak ceritalah, teruja dia ni, susu dia ni. Nak cerita ke tok laki. Cari-cari tok laki tak ada. Rupanya duk perah susu unta. Unta pun ada susu balik. Tuan-tuan bayangkan. Ni rahmatan ni. Bukan setakat manusia, binatang tu pun dapat rahmat. Asal dia tak ada susu tu. Unta tua tu. Unta betina. Tiba-tiba bila Halimatus Sa'diyah sentuh Nabi, susu dia ada, susu unta tu pun ada. Tuan-tuan bayangkan. Hebat Nabi ni. Tu dia tengok laki duduk perah sakan. Duk perah susu unta duk minum. Hari tu kira kenyang dia apa? Minum susu unta. Jadi anak dia pun tidur lena. Nampak? Rahmat. Dan Allah Ta'ala tunjuk lagi kepada Halimah ni masa nak balik. Kaldai dia 3 serenda tadi, ada turbo. Laju. Bahasa mudah. Jadi laju. Kawan-kawan dia hak balik awal, dia potong. Bermakna kaldai tu hak tempang tu jadi kemah. Hilang tempang. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Sampai di perkampungan dia tengok bumi hijau, sedangkan perkampungan dia kemarau. Ni rahmatan lil alamin. Semua rasa. Bermakna timpiah Nabi ni merebak semua. Tu rahmatan lil alamin. Tu yang bila cukup 2 tahun cerai susu, dia bawa Nabi buat pergi ke hantar. Kak janji 2 tahun menyusu Nabi. Bila sampai di rumah mak Nabi ni, minta pula kena mak Nabi nak belah lagi. Nak belah lagi Nabi. Tak padan 2 tahun. Pasal apa? Keberkatan melimpah ruah. Bukan setakat dia, semua perkampungan tu dapat. Tu yang kata ulama, bukan Halimatus Sa'diyah saja yang menyusu Nabi. Ada beberapa perempuan Bani Sa'ad lagi. Nak ambil berkat, rahmatan. Nampak tu? Tu yang dia minta-minta mak Nabi pun rasa berat hati bagi jugalah. Tu yang dia duduk dengan Halimah 4 tahun. Pasal Halimah ni sayang sungguh. Keberkatan tu nampak. Ni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nampak tu? Semua orang boleh rasa keberkatan Nabi. Hebatnya Nabi ni. Tu dia habis. Kemudian dia kata jaa bid-dinil islamiyyi allazi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamati dinan ghairah. Wallahu a'lam. Nampak tuan-tuan berteruk dah tu. Saya boleh pergi lagi. Nampak tuan-tuan tu. Berat dah saya tengok tu. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung lagi bulan depan. Tanda molek situ. Tanda beri molek. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala wa ta'arifin.
warzuqna ya rabbi faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.